Okey. Assalamualaikum semua. Selamat petang jam 2 petang. Hampir 2 petang. Alhamdulillah Terima kasih semua yang dah bagi. Assalamualaikum semua. Akmal, okey. Silent, Aziza, Akmal semua. Oh, siapa? Oh, wife juga kaunselor. Bagus Ayah Haji petang ni kami baru sampai ke Gayana Resort Gayana Resort di Kota Kinabalu, sebuah pulau berhampiran dengan bandar Kota Kinabalu. Okey, waalaikumsalam semua tak pernah sampai KK, nanti datang. Cantik Gayana Resort ni cantik Tengok Haji tunjuk. Nampak? Okey, sekitar dia cantik, airnya jernih daripada pulau sana kemudian di sini ada penginapan yang cantik sangat chalet-chaletnya okey, tengok tu chaletnya dia sana. Okey. Okey. Cantiklah cantik. Ayah Haji hari ini anak-anak menantu dan cucu-cucu percutian keluarga. Kebetulan hari esok 14 Disember 14 November anak-anak menantu nak raikan birthday Kak Ajah lah, ibu mereka Alhamdulillah. Jadi sambil berehat ni, okay, Ayah Haji buat live di TikTok, dah lama tak buat. Ini kita bicara-bicara santai di tepi pantai cantik bicara tentang Malaysia memilih Malaysia memilih PRU 19 19 November nanti. Terima kasih semua yang join. Alhamdulillah Sar, okey, Masni, assalamualaikum semua. Mega semua. Ayah Haji doakan semua yang join live Ayah Haji agar sentiasa sihat, hidup ceria, gembira bersama keluarga murah rezeki okey. InsyaAllah cantik tempat ini, Gayana Resort Betul, Akmal sangat cantik Rozaini Din, Zaidah Ali, assalamualaikum semua Baik, kita nak bicara sekarang tengah sibuk, tengah rancak kempen PRU 15 kalau Ayah Haji di Sabah rancak banyak parti-parti, pemimpin-pemimpin bakal calon berkempen sana sini Jadi sahabat-sahabat di luar inilah PRU pilihan raya umum yang beri peluang yang terbaik untuk semua rakyat Malaysia daripada Semenanjung, Sabah, Sarawak, daripada Perlis hingga ke Sabah untuk memilih bakal kerajaan yang akan menerajui pemerintahan untuk negara kita Malaysia tercinta untuk 5 tahun akan datang. Maka inilah masanya. Mari, ayo anak muda khususnya dan semua kita, jangan lepaskan peluang terbaik 19 November ini. Keluar beramai-ramai, walaupun hujan, walaupun ribut, pastikan tanggungjawab ini kita laksanakan kerana kita nak memilih pemimpin yang bakal menerajui negara kita untuk 5 tahun akan datang. Kita nak pastikan 20 November nanti akan terbentuk sebuah kerajaan dengan pemimpin-pemimpin yang terbaik yang kita nak pilih. Boleh Sar, assalamualaikum Kak Zek, Tia, Rahmat, Kak Sab, Hazina, assalamualaikum semua. Ayah Haji sekarang berada di Gayana Resort tak jauh daripada bandar Kota Kinabalu. Kita naik bot lebih kurang 20 minit je cantik tempat dia, Gayana Resort di sebuah antara sebuah pulau yang cantik lah di Sabah ini kebetulan anak menantu Ayah Haji, cucu semua bersama satu keluarga, sebab besok 14 November adalah merupakan hari lahir Kak Ajah, isteri Ayah Haji. Mereka nak raikan bagi Ayah Haji dan Kak Ajah rehat dekat sini Baik. Jadi ada yang tanya Ayah Haji,
siapa pemimpin yang kita nak pilih? Siapa calon yang kita nak pilih? Parti apa yang kita nak pilih? Okey. Baik. Kisah benarnya, negara kita Malaysia ini sejak COVID sehingga sekarang, Ayah Haji boleh sebut bahawa kestabilan negara kita tak stabil. Kerajaan yang memerintah negara kita dalam sebelum COVID dan selepas COVID ini tidak dapat melaksanakan, tak dapat nak berikan terbaik untuk negara. Ekonomi merudum, peluang kerja terhad, harga barang meningkat, dan apa lagi, selama COVID ramai yang diberhentikan kerja, yang tak dapat cari rezeki. Maknanya kita belum pulih, dan Ayah Haji rumuskan, Malaysia, negara kita tercinta ini sedang sakit. Okey, negara kita sakit kenapa? Negara sakit kerana pemimpin-pemimpin yang ada belum berjaya memulihkan ekonomi negara, belum berjaya menjadikan negara kita stabil, aman, dan segalanya. Jadi inilah peluang terbaik untuk rakyat Malaysia yang punya hak mengundi, untuk undi, pastikan kita pilih calon terbaik, pemimpin terbaik bakal menerajui negara. So, apa kriterianya? Nanti kita bicara. Ayah Haji santun ni dulu. Ayu cantik, memang cantik. Eksklusif. Assalamualaikum semua. Azhar, Abdul Rashid, Haris. Assalamualaikum. Nanti siapa-siapa yang free, ada masa, ada rezeki, datang bercuti ke Kota Kinabalu, Sabah. Ayah Haji sekarang berada di Gayana Resort. Cantik, tak jauh daripada bandar Kota Kinabalu. Naik bot daripada Jetty Jesselton lebih kurang 20 minit lah perjalanan kita. Di sekitar Ayah Haji ni ada resort dia, ada bot yang datang ramai. Silih berganti. Okey. Betul, Akmal, kena bijak memilih semasa mengundi. Abah cakap PAS parti ajaran sesat. Siapa cakap tu? Ayah Haji tak pernah cakap begitu. Tapi Ayah Haji pernah dengar satu video yang sebut begitu ialah mantan Perdana Menteri kita kan? Siapa tu? Tan Sri Muhyiddin. Haji pernah dengar dia sebut PAS parti ajaran sesat. Ayah Haji tak pernah sebut. Ayah Haji sendiri, Ayah Haji adalah arwah Ayah Haji adalah seorang tok imam, penyokong tegar PAS waktu zaman Tuan Guru Nik Aziz masih ada. Ayah Haji tak sebut begitu. Okey. Betul, kaki pancing memang seronok memancing di sini. Kaki diving, nak memancing semua memang cantiklah sini. Baik. Okey, Akasha, okey, Damaria, okey. Syah, selamat petang, selamat petang, Assalamualaikum semua. Helco Indonesia, hello Indonesia, Damira dari Indonesia, salam Mas, Pak. Ayah Haji baru balik daripada perjalanan 10 hari daripada Kota Bandung, bergerak ke mana, Bogor, ke Kudus, ke Bogor, sehingga sampai nanti ke Semarang, dan balik ke Jakarta. Perjalanan yang cantik, baru pergi. Waalaikumsalam Nurlela. Okey, Nuraini, okey, Sar. Okey, baik. Ayah Haji sebut tadi, negara kita Malaysia sedang sakit. Negara sakit kerana pemimpin-pemimpin yang memimpin negara tidak dapat merawat kesakitan Malaysia. Ekonomi merudum, mata wang jatuh, pelabur tak datang, politik bercelaru, tidak stabil, pertelingkahan di kalangan pemimpin dalam parti sendiri, dan parti sesama parti, apalagi dengan pihak yang lain. Okey. Baik, perhatikan cara pemimpin-pemimpin dari parti mana pun berkempen. Nilai mereka, bagaimana cara mereka memberikan pandangan, apa janji mereka, dan kita tak boleh ditipu, kita tak boleh orang kata tak boleh ditipu lah. Kita boleh tahu, kita boleh dapatkan fakta, kita boleh dapatkan info dari hujung jari. Jadi tak macam dulu kita hanya dengar daripada pihak tertentu, semuanya baik, mereka baik, semuanya baik. Tapi sekarang rakyat Malaysia boleh menilai sendiri. Jadi
untuk kita nak pastikan kita pilih pemimpin-pemimpin yang bakal meneraju negara nanti, yang boleh merawat kesakitan Malaysia, pastilah kena pilih pemimpin yang punya karisma, yang punya kebijaksanaan, yang meletakkan perlembagaan negara di atas. Apa perlembagaan negara? Agama resmi negara adalah Islam. Okey. Keistimewaan orang Melayu sebagai rakyat yang teramai perlu dijaga. Kedaulatan undang-undang, institusi diraja, ini semua perlembagaan yang mesti dijunjung, yang mesti diakui, diakur oleh semua bakal pemimpin yang kita nak pilih, tak kira parti apa. Sebab semua parti yang bertanding adalah sah di segi undang-undang negara. Maka kita tak mahu, kita sudah kenal siapa pemimpin selama ini yang cakapnya cakap tak serupa bikin, cakap lain buat lain. Okey, di sebalik bercakap tentang integriti, di sebalik bercakap tentang nak jaga kepentingan rakyat, kita boleh nilai apa yang mereka sudah buat. Kan? Jadi mana-mana pemimpin yang sudah kita kenal pasti selama ini hanya banyak cakap bukan main hebat, tapi tak buat apa-apa, malahan berbohong, tidak ada karisma, jangan dipilih lagi. Okey, kita nak memilih pemimpin-pemimpin yang punya nilai diri dari segi agamanya, dari segi akhlaknya, dari segi bicaranya, tidak menghina orang, tidak mengaibkan orang. Bila berkempen bukan bukan hanya nak menuduh, bukan hanya nak memburukkan orang lain. Kita tak mau pemimpin-pemimpin yang kalau dah terang-terang bila dia berkempen, dia menghina, memburukkan pemimpin lain, mengaibkan orang lain, tapi cakap nak jaga, nak jadi orang baik, nak jadi orang beriman, nak jaga agama. Tapi kita boleh nilai daripada bicara dia, okay, daripada tulisan dia sudah menggambarkan cakap tak serupa bikin, jangan dipilih. Kita sudah kenal pasti. Okay, kalau berdasarkan beberapa pilihan nanti, kita melihat manakah parti-parti yang sudah meletakkan nama calon. Kita panggil poster boy. Sekejap. Yus, Syah, betul. Syah, Haji sangat setuju. Haji tak suka yang suka fitnah orang dalam bicara, apalagi dalam berkempen. Okey, baik. Haji sebut tadi, kita sudah kenal pasti kalau kita bicara tentang bakal Perdana Menteri, kan? Kita sudah kenal. Tun Mahathir sudah 22 tahun menjadi Perdana Menteri, kemudian pernah lagi jadi Perdana Menteri selama 22 bulan yang kita semua tahu, kan? Jadi kita kenal siapa Tun Mahathir daripada dulu, apalagi sekarang. Itu poster boy oleh parti mereka. Kalau menang, kalau memerintah, akan lagi sekali diangkat sebagai Perdana Menteri. Tun Mahathir pun dia sebut, kan? Sebab dia pun walaupun dia kata dia tak lama, tapi dia nak lagi, kan? Okey, itu Tun Mahathir. Siapa kemudian? Kita tolak Datuk Seri kita tolak dulu, tinggalkan dulu nama bosku Datuk Seri Najib, Datuk Seri Najib, pasal dia sudah dijatuhkan hukuman, sedang dalam penjara dan dia tidak bertanding. Kita tinggalkan dulu tokoh itu pun bakal disebut sebagai nak diangkat sebagai Perdana Menteri juga, bukan? Kemudian siapa lagi? Tan Sri Muhyiddin Yassin yang pernah jadi Perdana Menteri selama beberapa bulan, kan? Selepas kejatuhan Pakatan Harapan, setelah Tun Mahathir letak jawatan. Okay? Kita pun sudah menilai bagaimana
gaya pemerintahan, kabinet yang diatur oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, apalagi ketika negara sedang dilanda oleh COVID. Ayah Haji tak perlulah kita tahu bagaimana kita tak dapat berurus kerja, tak dapat cari rezeki oleh kerana COVID, PKP, parlimen digantung dan sebagainya. Okay? Sehingga pula berlaku perubahan oleh kerana ada masalah dalam politik negara yang tidak stabil. Nah, diganti pula dengan Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Okay? Tak lama kan, kemudian apa? Kerana ada desakan dan ketidakstabilan dari segi sokongan member of parliament, terpaksa Datuk Seri Ismail Sabri juga menasihati Agong untuk bubarkan parlimen. Maka terbubar dan sekarang kita nak menghadapi pilihan raya 15 yang akan berlangsung pada 19 November nanti. Di sinilah maksudnya kita nak memilih yang terbaik. Jadi siapa lagi yang nama yang disebut bakal Perdana Menteri akan datang? Okey, Tun Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Ismail Sabri, satu nama lagi yang juga dijadikan poster boy oleh parti mereka, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang belum pernah jadi Perdana Menteri, belum teruji. Belum teruji. Kemudian nama baru yang juga dia sendiri sebut dia pun nak jadi Perdana Menteri, Khairi Jamaluddin kan. Ini antara nama-nama. Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia sebut mereka mengangkat, kalau menang Barisan Nasional masih mengangkat Ismail Sabri. Okey, baik. Jadi sekarang terpulang kepada rakyat. Betul. Syah, terima. Selamat petang semua. Muhammad, Nazrul, Datuk undi saya je lah. Badrul, insyaAllah kalau Badrul bertanya, ayah Haji pangkah undi, orang yang baik Haji pangkah. Okey, baik. Jadi ayah Haji sebut apa kriterianya. Kita tak mahu pemimpin-pemimpin yang hanya pandai berjanji, tidak punya karisma, bila berkempen bicaranya tidak menggambarkan bakal pemimpin yang boleh membina negara, yang boleh membawa negara menjadi negara maju, mengangkat ekonomi negara, membuka peluang lebih ramai rakyat dapat kerja cari rezeki, pendidikan, hal-hal pendidikan diangkat, tidak ada lagi isu beg berat masih pada dulu pun sampai sekarang berlaku. Tak mau lagi, tak cukup kelas, banyak siswa-siswa yang baru keluar tak dapat kerja. Ini kita tak mau. Maka kita nak lantik, kita nak angkat kerajaan yang dipimpin oleh pemimpin yang punya kebijaksanaan, yang punya perancangan untuk mengangkat balik negara kita menjadi negara yang dikenali, yang dihormati. Ramai pelabur yang akan datang melabur di negara kita, sebagaimana seketika dulu sewaktu kegemilangan yang pernah kita tak nafikan, kegemilangan yang pernah diatur oleh 2M suatu ketika dulu kan. Jadi sekarang kita nak memimpin siapa yang layak, yang mampu, yang ada karisma, yang ada kebijaksanaan, yang ada ilmu, yang ada kebijaksanaan, ada tim yang boleh kita rasa untuk mengangkat negara Malaysia menjadi negara maju, menjadi kerajaan yang stabil, yang disokong oleh ramai, disokong oleh rakyat. Sebab itu kita kembali kepada mandat rakyat. Kita tak mahu mengangkat pemimpin seperti dulu lagi yang bukan melalui mandat rakyat. Kita yang berhak, ini rakyat punya kuasa. Maaf ya. Hai, jom kawan siapa? Datuk Seri Anwar Ibrahim Muhammad Nazaro, Datuk Seri Anwar terbaik ya. Ini pilihan kita. Undi adalah rahsia. Ayah Haji sendiri ada ketikanya pergi di kem-kem ceramah motivasi, mentang-mentang dia motivator. Ayah Haji pergi kempen parti Barisan Nasional. Ayah Haji juga pergi kempen parti
Perikatan Nasional. Ayah Haji juga pergi kempen Parti Harapan. Ayah Haji juga pergi untuk kempen Parti Warisan kalau di Sabah. Begitu juga dengan GRS di Sabah. Ayah Haji semua pergi, dan Ayah Haji punya ramai kenalan daripada semua parti yang bertanding. Malahan murid Ayah Haji kali ini, mantan murid Ayah Haji kali ini, Saudara Nixon Habib akan bertanding di Parlimen Sempurna. Dia mewakili GRS. Okay? Sahabat Ayah Haji, sahabat baik Ayah Haji akan bertanding di Parlimen Kimanis, Tuan Haji Ahmad Yusof. Ini macam Haji Ahmad Yusof, Ayah Haji kenal sangat dia. Jadi kalau kita nak milih pemimpin, parti satu hal, tapi personality bakal calon itu mesti menjadi keutamaan, sebab dia, bila kita kenal pasti orang yang baik sebelum pilihan raya. Selama ini pun dia telah melaksanakan tugas kerja kebajikan yang baik-baik, maka orang ini adalah antara ciri-ciri pemimpin yang boleh kita sokong untuk kita angkat menjadi pemimpin. Sebab kita tahu, tak kira parti apa, tapi dia punya batang tubuh memang layak menjadi pemimpin. Okey, insya-Allah. Ada call. Okey, jadi untuk pilihan raya 19 November, jangan ada yang tak keluar mengundi. Terutamanya anak-anak muda mesti keluar mengundi. Inilah masanya, gunakan hak mengundi, pilih pemimpin yang terbaik, jangan terpengaruh dengan adu domba, jangan terpengaruh dengan video-video yang berunsur fitnah, yang menghina, mengaibkan. Itu kita tak mahu. Okay? Kita bijaksana memilih siapa yang punya karisma, yang punya kebijaksanaan, yang punya perancangan masa depan, yang kita yakin boleh mengangkat negara kita, nak mengubati negara kita Malaysia yang sedang sakit. Kan Haji sebut tadi, Malaysia sakit, sedang menderita. Sekaranglah tugas rakyat, tugas kita semua nak memilih pemimpin yang boleh jadi perawat untuk merawat kesakitan Malaysia yang sedang derita. Kita pun derita, sebab ekonomi tak baik. Kalau kita pergi Mekah sekarang ni, duit kita berapa ringgit, berapa rial di sana, jatuh merundung. Nak pergi umrah pun harga kos umrah meningkat, dan sebagainya. Jadi kita nak kembali, nak mengangkat negara kita menjadi negara maju, rakyat dapat kerja, dapat hidup dengan harmoni, kerajaan politik stabil, tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang hanya pandai mencari salah orang. Tak kiralah parti apa, tak kiralah dia mendukung parti apa, tak kisah. Ayah Haji lebih penting pada personality pemimpin dalam setiap parti yang bertanding, maka kita pilih yang terbaik. Kita bersyukur kerana pilihan raya ke-15 kali ini tidak ada lagi. Kita sudah laksanakan undang-undang lompat parti. Itu bagus. Kalau tidak, selamanya tak akan tenang. Selamanya akan sakit Malaysia. Sebab pasti ada. Bila ada parti yang tidak dapat majoriti, maka sejak dulu akan adalah yang prosesnya membeli pihak lain untuk lompat parti. Kata-kata tahun PRU15 dah tak ada kata dah. Semua kena berjuang parti yang dia tandingi. Dan terserah kepada batang tubuh itu nak berikan satu sokongan kepada mana pihak yang bakal memimpin negara nanti. Maka sokong dan jadikan negara kita harmoni. Okey. Sis tak perasan nama. Din Besut, Assalamualaikum. Siu Ching, Jeffrey, betul tuan, kena pilih pemimpin yang cerdik, bukan yang ditakut lama. Betul, setuju. Kalau kita rakyat pilih lagi pemimpin yang sudah selama ini kita tahu, kita dah beri ruang dan peluang, tapi tak berjaya mengangkat negara, maka rakyat pilih lagi dia. Kitalah yang tak cerdik. Kita yang tak cerdik. Kita pilih pemimpin yang kita kenal pasti, kita ada fakta, kita ada bukti dia ini mampu mengangkat negara. Tak kiralah parti apa. Yang penting perlembagaan dijunjung. Tetap negara kita punya perlembagaan, agama resmi, agama Islam, kepentingan orang Melayu
mesti dijaga, tidak akan tergadai. Okey, Islam agama resmi, institusi diraja diangkat, tidak dicabuli. Okey, pemimpin yang boleh menjaga rakyat Malaysia yang pelbagai kaum hidup harmoni. Kita nak biar kita diversity tapi kita unity, sentiasa bersatu padu, sentiasa seronok, sentiasa gembira walaupun apa bangsa, apa suku kaum kita. Okey, jangan hanya bukan main lagi nak mengangkat, nak menggunakan kita panggil apa kempen-kempen yang berunsur yang berunsur itulah saya nak sebut yang menggunakan soal bangsa, soal agama semata, tak boleh. Jadi kita nak pilih pemimpin yang kita kenal pasti, sekali lagi, yang punya karisma, cakapnya, bicaranya, tindakannya meyakinkan kita, dan tim dia, parti mereka, kita nampak ada tuju, ada perancangan yang boleh mengangkat negara. Okey, jangan kita dengar daripada pelawak-pelawak politik. Orang politik begitulah, bila dia berkempen, dialah paling betul, dialah punya perancangan yang terbaik. Kalau aku pegang pemerintahan, aku akan buat yang terbaik. Tapi kita tahu siapa yang cakap tak serupa bikin, siapa yang daripada dulu hanya bertopeng kebaikan, tapi Masya Allah dia buat kerja yang tak baik, pecah amanah, rasuah, sana sini. Jangan dipilih lagi. Okey, baik. Okey, Subri, anak muda 100% undi PN, insya-Allah. Kalau kita rasa PN terbaik, pilih PN. Kalau kita rasa BN terbaik, pilih BN. Kalau kita rasa PN harapan terbaik, pilih harapan. Itu khususnya, tak kisah. Tapi yang paling penting, jangan kita salah pilih lagi untuk PRU yang ke-15. Okey, baik. Siapa ni? Tengok apa kau? Ingat, semua wajib tolak PN sebab dalam PN ada pemimpin kuat LGBT, Azmin Ali, PN. Okey, tak apa. Itu masing-masing punya. Kalau kita tahu dalam parti itu ada orang yang memang tak layak jadi pemimpin, kemudian tetapi disokong pula oleh ramai dalam pakatan, dalam dia punya parti. Maknanya pemimpin dalam parti itu juga menyokong dia. Jadi nampaknya macam tak cantik lah. Ayah je selalu sebut begini, kalau kita punya organisasi, kalau kita punya kumpulan yang selama ini putih bersih seumpama susu sebelanga, kan, tapi kita biarkan ada setitik nila bersama dalam kumpulan kita masuk dalam susu yang putih bersih, susu dalam kuali tadi, susu sebelanga yang putih, kita biarkan ada nila masuk walaupun setitik, rosaklah susu, kan. Yang sebaiknya kita sisihkan, jangan biarkan ada nila setitik pun dalam susu sebelanga kita yang suci bersih. Itu maksudnya. Baik, Putu, adakah ini Haji orang sama dengan FB yang perjuangan atomi? Apa masalah atomi? Atomi, kalau you cakap tentang atomi, orang-orang yang buat atomi, dia ada pakar rujuk dia. Dia ada pakar rujuk, panel syariah dia. Mereka buat dengan ilmu, mereka buat patuh kepada syariah. Orang yang tak setuju, tak apa, itu pilihan anda, kan. Kita bicara tempat lain. Tapi kalau tak setuju juga dengan apa yang diatur oleh pakar dalam patuh syariah, you rujuk dengan mereka, tanya mereka, sebab mereka juga tidak akan buat kerja sembarangan. Semua kita nak masuk syurga. Okey, okey. Putu, Lala Putu, insya-Allah Putu. Boleh WhatsApp pesanan nanti Putu, Okey. Baik, cukup dulu untuk petang ini. Haji ada urusan lain. Bicara tentang Malaysia memilih PRU, maka jangan lupa 19 hari bulan semua rakyat Malaysia yang layak mengundi wajib keluar mengundi, walaupun hujan, walaupun apa, jangan tak keluar. Orang cakap apa? Patah sayap, bertongkat paruh, tetap keluar mengundi, kerana inilah masanya, inilah yang terbaik
untuk kita menggunakan kuasa memilih rakyat Malaysia untuk pilih pemimpin yang bakal membina, yang bakal menjadi kerajaan untuk mengangkat negara kita, mengubati kesakitan negara Malaysia yang sedang sakit, supaya hidup kita tenang, hidup kita kepada semua rakyat percaya melaksanakan kehidupan yang tenang dan percaya. Okey, kita jumpa lagi. Selamat mengundi, pilih pemimpin yang terbaik, yang pernah kita tahu buat perkara yang tak baik, fitnah orang sana sini, cakap mulut manis tapi di belakang buat benda tak baik, jangan dipilih lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, insya-Allah pilihan anda.